Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kepada semua kita punya followers di Facebook page Klinik Pergigian Happy. So macam mana hari ni? Happy ke? Hopefully semua orang happy lah. Alhamdulillah saya pun happy untuk hari ni. InsyaAllah untuk hari-hari akan datang pun kita kena happy selalulah. Okey, anda bersama dengan saya Izlin. Okey, dan juga hari ni kita ada Dr. Irfan. Tapi sebelum kita interview ataupun berbual dengan Dr. Irfan, Lin nak minta anda untuk like, komen dan juga share live ni. Share banyak-banyak, komen banyak-banyak, tag rakan-rakan anda. Like juga, boleh komen clear tak suara Lin, ataupun korang boleh komen tonton dari mana, boleh komen tengah buat apa, ataupun korang ada sebarang soalan yang korang nak tanyakan pun boleh, korang boleh komen, tak ada masalah. Okey. Dan juga bagi sesiapa yang baru lagi di page kita ni tapi belum like ataupun belum follow kita punya Facebook page, anda boleh pergilah like dan juga follow kita punya Facebook page Klinik Pergigian Happy. Okey, dan juga boleh follow kita punya dekat media sosial yang lain. Okey, untuk sesiapa yang terlepas live sebelum ni, live Talk to Happy Dentist, Love Your Dentist, korang boleh check out dekat kita punya YouTube channel Klinik Pergigian Happy. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan juga boleh tekan bell notification tu untuk dapat notification lah setiap kali kita ada upload video yang baru. Okey, dan anda boleh follow kita punya TikTok juga. Kita ada 2 akaun TikTok, satu Klinik Pergigian Happy dan satu lagi Klinik Happy Dental. So kalau korang yang nak tengok live dekat TikTok, korang boleh join dekat TikTok kita Klinik Pergigian Happy. Dekat TikTok pun kita ada banyak sharing tips, tips jaga gigi, apa benda pantang larang selepas jamputan ke, pantang larang untuk mereka yang pakai braces. Ada banyak sebenarnya yang kita kongsikan dekat sana. Anda boleh check out, follow, like, dan juga boleh war-warkanlah dekat yang lain untuk follow juga kita punya akaun TikTok kita. Okey, last sekali Lin nak minta kerjasama anda untuk join Telegram channel kita. Okey, dekat Telegram channel kita tu memang banyak info yang kita kongsikan dekat situ. Korang boleh check out dekat situ. Kalau korang perasan ataupun kalau korang tengok dekat Facebook kita banyak kongsikan gambar before. So kalau korang nak tengok result dia, korang boleh check out dekat kita punya Telegram channel lah. Banyak gambar before after, before kita makeover, setelah kita makeover, apa yang jadi pada gigi dia. Memang kita dekat sini memang niat kita hanya satu, nak membantu anda semua. Okey, so kalau anda dah follow semua media sosial kita, Lin nak cakap terima kasih. Korang memang terbaik lah kalau korang dah follow dan juga like. Okey, so kita tonton iklan pengenalan Dr. Irfan dulu. Assalamualaikum semua. Nama saya Dr. Muhammad Irfan bin Muhyiddin. Saya berusia 30 tahun dan saya merupakan anak jati orang Johor. Okey, saya berlulusan daripada Mahkamah Universiti dan kini saya telah berpengalaman selama 4 tahun sebagai doktor gigi. So, kenapa saya memilih Klinik Pergigian Happy? Pertama, Klinik Pergigian Happy merupakan sebuah klinik yang lengkap. Kami mempunyai semua jenis X-ray, barang-barang yang berkualiti tinggi serta diiktiraf di peringkat antarabangsa. Selain itu, staf juga terlatih. Saya mempunyai mentor yang berkebolehan dan ramah dan rakan sekerja yang saling membantu antara satu sama lain. Okay, dengan ini saya dapat memberi 100% perhatian dan perkhidmatan terbaik kepada setiap pesakit yang datang. So, apa rawatan yang saya boleh berikan? Saya boleh berikan semua rawatan pergigian termasuk estetik, crown, bridge, whitening dan veneer. Saya juga memberi rawatan asas pergigian kepada setiap pesakit. Nasihat saya kepada pesakit, pertama sekali janganlah takut, janganlah malu untuk bertemu dengan doktor gigi. Kami akan memberikan perkhidmatan yang terbaik serta rawatan yang terbaik kepada anda semua. Datang, jangan tak datang je. Bye.
So kita dah kembali semula dalam rancangan kita Talk to Happy Dentist bersama dengan Dr. Irfan. Okey Doktor, sihat hari ni? Sihat, Alhamdulillah. So macam mana flow patient hari ni, okey ke? Okey, so hari ni okey lah, ada juga lah. Biasalah walaupun full jadual doktor mesti akan ambil masa sikit untuk live kita, untuk perkongsian. Doktor mesti akan kongsikan lah. So untuk tajuk kita pada hari ni, sebenarnya dia adalah sambungan daripada sebelum-sebelum ni. Dr. Irfan punya live sebelum-sebelum ni kita dah ada acuan pertama, acuan gigi kan, ambil acuan untuk proses yang pertama. Yang kedua, minggu lepas kalau tak salah saya, kita ada cerita pasal MMR. So untuk hari ini pula kita akan cerita pasal try-in gigi palsu, part 3 lah, iaitu dia adalah proses yang ketiga. Okay, so doktor, penting ke proses try-in ni sebenarnya, penting ke? Okey, so pertama sekali Assalamualaikum dan selamat petang, selamat tengah hari kepada penonton lah. So seperti biasa, hari ini kita membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan pergigian lah. So topik hari ini ialah sambungan daripada part 1 dengan part 2 pembuatan gigi palsu lah. So tajuk hari ini sebenarnya sangat penting, sebab hasil daripada ambil acuan dengan hasil daripada buat MMR, maka terjadilah kita punya proses bernama try-in lah. Okey, so try-in ni apa maksudnya? So dari nama pun kita dah tahu, try-in maknanya kita nak cuba dulu. Cuba tu maksudnya apa? Maknanya kita nak tengok susunan gigi, dia punya tapak gigi palsu tu lekat ke tak, lepas tu color gigi, lepas tu ada susunan gigi okey ke tak. So ini hasilnya daripada acuan dengan MMR hari tu lah. So makanya terjadi proses ketiga ni. Okey, so tanpa proses 3 ni, kalau dia tak berjaya, maknanya kita kena repeat balik. Repeat balik maknanya either kita kena buat MMR balik ataupun kena buat acuan barulah. Sebab tu pentingnya langkah yang ketiga ni untuk setiap gigi palsu. Okey, faham. So sebenarnya memang sangat penting lah proses try-in ni. Mana-mana patient yang nak buat denture ataupun gigi palsu memang tak boleh lepas untuk proses yang ni lah. Jika terlepas, macam doktor cakap tadi, mungkin kena melalui semula proses yang pertama dan yang kedua. So kat situ pun sebenarnya dah banyak membazir masa pun ya juga, sebab kita nak kena ulang balik step yang pertama kan. So actually sebenarnya benda tu kita dah boleh dapat dalam masa 2 minggu contohnya, tapi kita kena ulang balik, so dia mengambil masa yang lama. Jadi kepada yang dah ada niat untuk buat pasang denture tu, kalau boleh memang jangan elakkanlah untuk proses yang doktor dah tetapkan. Just ikut je apa yang doktor dah suggest, apa yang doktor dah minta untuk datang appointment. Jangan lepaskan. Mungkin kalau tak boleh nak datang pada waktu yang doktor tetapkan, mungkin boleh datang pada waktu lain kan doktor? Okay, so doktor pun dah cakap penting sebenarnya proses try-in ini. Okey doktor, apa yang akan doktor lakukan semasa proses ni? Masa proses try-in ni, apa yang akan doktor lakukan? So tadi sebenarnya merupakan soalan yang bagus lah. So jika pesakit saya perasan lah, biasanya try-in ni mengambil masa yang sangat singkat. Dia macam masuk bilik rawatan, kita masukkan gigi palsu yang masih dalam lilin lagi, dan kita suruh patient gigit, dan kita akan bagi patient tengok susunan gigi, warna gigi semualah. Okey, so kalau tiada masalah dengan gigitan, kalau tak ada masalah dengan color gigi, dengan susunan gigi, biasanya proses ni mengambil kurang daripada 2 minit lah. So sebab tu proses ni biasanya apa yang kita akan check lah. Saya ada contoh kat sini lah. So apa yang kita check, so daripada model ni kita boleh nampak lah,
ini adalah hasil yang terjadi daripada part 1 dengan part 2. So dari acuan kita boleh bentuk dia punya rahang. Daripada gigitan kita dah boleh tahu dia punya gigitan lah. So dengan part 3 apa kita buat, kita akan susun gigi lah. So dari depan sampai ke belakang, dan kita akan selarikan dia supaya gigitannya masih ada. So apa yang kita check, kita akan letak gigi palsu ni yang sementara ni dalam mulut patient lah. Ini sebenarnya masih dalam lilin lagi. Maknanya kita boleh ubah oleh kalau tak mengikut kita punya spesifikasi lah, gigitan ke susunan gigi yang salah ke. So kita dah boleh buka, kita akan masukkan dalam patient punya mulut dan kita akan suruh dia gigit. So bila dia gigit, kita boleh nampak dia punya gigitan. So then kita akan suruh gigit. So bila kita tengok dalam mulut patient, kalau gigitan dia macam ni, maknanya gigitannya okey. Lepas tu apa lagi kita check, kita tengok susunan gigi lah. Ada orang dia tak suka giginya terlalu menyinar berbanding gigi biasa, gigi kekalnya lah. So biasanya bila kita memilih color, kita kena memastikan colornya serasi dengan gigi sebelah-sebelah lah. So itu yang kita cari lah masa kita buat try-in ni. Okay, so itu saya bercakap tentang jika tiada masalah. Tapi kenapa tiba-tiba ada orang buat try-in lama, mengambil masa yang lama? Maknanya kemungkinan gigitannya ada salah ataupun susunan giginya ada salah sikit lah. So apa yang kita boleh buat, seperti yang saya cakap tadi, sebab dia masih dalam lilin lagi, kita boleh ubah. Maknanya kalau rasanya gigi ni panjang sangat ke, kita boleh ubah. Maknanya kita boleh olah dia, bentuk dia dan cairkan lilin lagi, letak di tempat yang kita nak lah. So itu untuk kalau contoh kes yang kita panggil minor adjustment lah. Tapi kononnya untuk kes yang di mana gigitannya betul-betul lain daripada apa yang kita harapkan, dan kemungkinan kita akan hantar balik ke makmal dan dia akan susun balik susunan mengikut gigitan yang baru sepatutnya, dan baru, dan kita akan buat try-in lagi untuk kes macam ni lah. Tapi kononnya kalau saya berpendapat patient ni tak perlu untuk buat try-in lagi sekali, dan kita buat adjustment pada gigi try-in tu, dan kita akan terus issue lah untuk next visit. Okey, faham. So itulah beberapa perkara yang akan dilakukan semasa proses ni. Macam doktor pun terangkan, saya pun ada fahamlah sikit-sikit kan, walaupun kita ni, tapi memang kita kena ambil tahulah, walaupun sebenarnya yang bukan pakai gigi palsu tu bukan kita, tapi kita kena ambil tahu mungkin one day our parents ni akan pakai kan, ataupun mungkin kita sendiri yang akan pakai juga satu hari nanti. So walaupun kita rasa macam belum masanya, tapi kita kena ambil tahu sikit lah tentang apa ni gigi palsu ni sebenarnya, denture ni. Okey, terima kasih doktor sebab untuk penerangan detail sangat tu tadi. Okey, kita akan ada beberapa soalan lagi yang saya akan tanya pada doktor. Tapi sebelum tu kita nak rehat sebentar. Kita tonton iklan testimoni dulu daripada patient kita, Canberra. Nama saya Aminah binti Jaafar. Datang ke sini kerana nak buat gigi. Okay, dah dapat gigi ni, terima kasih lah, bersyukur lah. Selesa sikit. Ya, Alhamdulillah lah. Kalau saya nak siapkan siapa-siapa nak bagi atas sini lah. Ucapan mula doktor, terima kasih banyak. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin. Okey, bye-bye.
Okey, so tadi kita ada iklan testimoni daripada pasien kita. Alhamdulillah dia pun memberikan feedback yang sangat positif, yang sangat baiklah. Alright. So kalau anda rasa macam feedback tu sangat bagus, sangat baik, anda boleh cuba untuk try kita punya servis dekat sini, boleh datang. Okey, mungkin untuk musim PKP ni korang boleh buat appointment dulu. Supaya senanglah, kita tak ada ramai sangat orang dalam satu masa dekat klinik dan senang kita nak arrangekan dengan doktor, right? Supaya lagi pun appointment ni lebih senang kot bagi saya doktor, supaya nanti macam patient tak tunggu terlalu lama. Mungkin time tu doktor ada patient lain, so tak adalah patient tunggu terlalu lama. So kalau kita dah adjust masa tu, patient mungkin tak tunggu lama. Mungkin lepas ni terus mungkin datang dah terus masuk bilik surgery. So lagi senang lah sebenarnya kalau kita book appointment dulu. Okay, so kita teruskan lagi. So macam doktor cakap tadi, untuk proses try ini adalah proses macam percubaan lah pada patient. So doktor, kalau jika ada perubahan pada acuan tu, pada gigi palsu tu, berapa lama untuk dia dapat yang baru, untuk yang sebetulnya tu, berapa lama masa yang akan ambil? Okey, so soalan ni memang kita selalu tanyalah, sebab ni part yang paling kritikal lah, sebab kalau tak ada masalah dan kita akan terus masak untuk buat gigi palsu yang kekal lah. So apa jadi kalau tiba-tiba salah during try-in? So pertama mungkin warna giginya terlalu terang. So kalau warna giginya terlalu terang, itu satu masalah yang kecil lah. Maknanya kita boleh tukar gigi dan terus masak dan bagi gigi palsu lah. Tapi yang menjadi masalah kalau gigitannya sudah lari ataupun ada masalah dengan kelonggaran gigi palsu tu dan ni mungkin mengambil masa yang lama sikit lah. Tapi masa yang lama pun biasanya seminggu lah. Okey, so untuk menjawab persoalan tadi, so biasanya kalau minor problem, maknanya masalah kecil, dan kita boleh ubah pada waktu tu juga, dan next appointment tak diganggu lah, maknanya tak mengganggu next appointment dia. Tapi jika masalahnya besar, masalah yang tak boleh kita langkau, maknanya kita mungkin kena ulang balik proses try-in tu balik. So ni mungkin makan masa 1 minggu lah. So delay dia mungkin 1 minggu. Tapi untuk masalah minor biasanya tak ada delay. So kalau semuanya berjalan dengan lancar semasa try-in, dan kemungkinan untuk delay tu tak ada lah. Tapi kalau ada delay, kita orang akan beritahu. Tapi biasanya masalah delay tu jarang sangat berlaku. Sebab tu masa part 1 dengan part 2 mesti buat betul-betul lah. Mesti kena make sure gigitan tu baik dan sebagainya. Tapi soalan yang selalu mungkin bermain dalam fikiran patient lah, macam mana boleh lain pula daripada part 2 dengan part 3? Kenapa gigitan dia masa part 2 lain dengan part 3? Faham? So benda ni boleh terjadi. Kenapa? Sebab bila kita susun gigi, kita guna 2-dimensional, maknanya pergerakannya dari atas. So maknanya ni memang dah cukup untuk kira dia punya gigitan. Tapi bila patient tak ada gigi dan tak ada gigitan, okey, so mungkin masa part tu dia gigit cara yang dia selesa lah. So kenapa tiba-tiba bila dah ada gigi, gigitannya boleh lain? Okey, so yang ni kita panggil muscle memory lah. Muscle memory ni terjadi sebab kenapa? Bila ada gigi, dia dah tahu gigitan dia macam mana. Tapi bila dia tak ada gigi, dia dah lupa gigitan dia. Sebab tu masa MMR, sebab tak ada gigi lagi, gigitannya macam ni. Tapi bila dah ada gigi, dia tahu, oh dah ada gigi, gigitannya ke dalam sikit. Sebab tu dia ada perbezaan sedikit lah. Tapi biasanya masalah ni
boleh diatasi lah. Boleh diatasi jika patient memang jenis yang bila hilang gigi dia akan ganti. So untuk mengulangi try ni biasanya boleh terjadi tapi jarang sangat. So maknanya kalau ada 100 pesakit, mungkin 90% daripada pesakit tu try dia okey, tak ada masalah. Tapi 10% mungkin ada minor adjustment ataupun 1% tu mungkin ada major adjustment lah. So ni semua kita boleh kawal. Maknanya kita tak akan terus kepada buat gigi palsu tanpa selesaikan part 1, part 2, part 3 mengikut dia punya syarat lah. Okay. Okey, faham. Alright, terima kasih Dr. Irfan untuk penerangan yang sangat jelas. Mungkin ada yang tertanya jugalah macam Dr. Irfan kata betul. Mungkin ada yang dia macam pelik lah kenapa gigitan tu lain. Kenapa masa proses try ini kena ada lagi perubahan. Okey, mungkin itu adalah antara salah satu faktor-faktornya. Okey. So thank you Dr. Irfan. Mungkin lepas ni kita akan teruskan lagi dengan perbincangan yang lain. Maksudnya saya next live lah yang akan datang nanti. Terima kasih yang dah tonton dari awal sampai akhir. Terima kasih pada yang dah share live ni. Terima kasih pada yang dah komen. Dan juga jangan lupa untuk follow semua media sosial kita, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok dan juga YouTube channel kita. Okey, yang paling best sekali korang boleh follow kita punya TikTok lah. Dekat situ kita ada banyak sharing tips dekat TikTok kita. So kalau korang ada suggested tips yang nak kita kongsikan pun boleh juga, boleh WhatsApp kita. Jadi siapa yang nak tahu lebih detail, ingin tahu lebih lanjut, korang boleh WhatsApp nombor yang tertera dekat bawah. Untuk booking appointment pun korang boleh contact dekat nombor bawah tu. Dan bagi sesiapa yang tak tahu, sepanjang lockdown ni kita buka klinik macam biasa, Isnin hingga Ahad, Isnin sampai Jumaat 9 pagi 9 malam, Sabtu dan Ahad 9 pagi 6 petang. Okey. So korang boleh book appointment dululah, lebih mudah untuk kita arrangekan waktu bersama dengan doktor yang ada. Terima kasih menonton sekali lagi. Kita jumpa lagi di next live yang akan datang. Terima kasih Dr. Irfan untuk penerangan tadi. Kita jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.